Perubatan Islam kini semakin diterima masyarakat. Malah kaedah rawatan Islam telah pun dibenarkan dijalankan di hospital kerajaan di Malaysia. Populariti rawatan Islam turut menyebabkan permintaan terhadap produk perubatannya seperti air jampi atau air doa dan bahan-bahan lain naik mendadak. Bagaimanapun dengan populariti, datang penipuan. Keadaan ini mendorong Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Jamil K. Baharom baru-baru ini untuk menasihatkan orang ramai supaya tidak terpengaruh dengan iklan air jampi. Persoalannya, apakah sudah tiba masanya penjualan air jampi dikawal selia oleh kerajaan? Dewita Susila Rusrizal melaporkan. Seorang sahabat Rasulullah, Abdullah Masud, pernah meriwayatkan peristiwa di mana beliau melihat baginda sedang solat dan ketika sujud, jari baginda disengat kalajengking. Menurut riwayat itu lagi, Rasulullah kemudian berdoa pada sebuah mangkuk berisi air dan garam sebelum baginda meletakkan tempat yang terkena sengatan ke dalam air sambil membaca surah Al-Ikhlas sehingga sembuh. Amalan membaca doa ke atas air dan menggunakannya untuk menyembuhkan pelbagai jenis masalah kesihatan telah menjadi amalan umat Islam sehingga kini. Orang yang dipercayai berupaya melakukan amalan ini lazimnya terdiri daripada alim ulama, orang yang warak, mendapat ilmu daripada guru, yakin dengan kaifiat atau kaedah yang diamalkan itu dan paling penting ikhlas. Menurut pandangan Islam, air jampi tidak salah sekiranya mengikut lunas-lunas yang telah ditetapkan dengan betul. Apa yang menjadi kebimbangan hari ini adalah keraguan terhadap mereka yang mengambil kesempatan dengan menjual air mineral yang kosong sebagai air jampi. Justru perkara ini perlu dikawal dan sebagai pengguna perlu meneliti agar tidak mudah tertipu. Arus pemodenan kini menyaksikan air jampi telah mula dihasilkan dengan kuantiti yang banyak atau mass produce. Malah bacaan doa dan ayat suci Al-Quran pun tidak lagi dilakukan ke atas air itu oleh manusia, tetapi sekadar menerusi rakaman audio sahaja. Ini menimbulkan persoalan di kalangan pengguna. Apakah pembikinan air doa dalam kuantiti yang banyak itu semata-mata untuk mengaut keuntungan? Saya melihat isu ini sebagai isu yang kena ditangani secara berhikmah supaya warisan Islam yang menggunakan air doa ini tidak dihapuskan sama sekali, tetapi jangan pula ada orang ambil kesempatan. Yang pertama saya melihat bahawa yang pertama ialah betul ke tak betul air tersebut air yang didoakan ataupun dijampikan dengan doa ataupun ayat Quran. Sebab itu dalam hal ini bagi masyarakat dia kena berhati-hati dan kena cermat. Sebaik-baiknya ialah pergi ke pusat rawatan itu sendiri dan melihat dia baca ke tidak doa ataupun jampi pada air, dan jampi tersebut mestilah jampi yang tidak mengandungi unsur-unsur syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fauzi juga berkata pesakit sendiri boleh mengubati diri mereka dengan membaca doa kepada air yang hendak diminumnya. Apa salahnya kalau kita sendiri baca doa itu pada air kita? Kalau semua orang pakat baca doa pada makanannya, pada minumannya, tidak timbul isu ini. Paling-paling kurang pun Nabi dah ajar kita bila kita berdepan dengan makanan dan minuman, Nabi ajar kita baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak baca lagi Fatihah, semua orang hafal Fatihah. Maknanya pengguna tidak boleh taksub kepada mana-mana botol air, kepada mana-mana pengeluar syarikat air doa ataupun air jampi, sebab pengguna boleh buat sendiri. Seperkara lagi mengenai kaedah perubatan tradisional Melayu Islam ialah kadar bayaran yang hendak diberikan kepada pengamalnya adalah berdasarkan keikhlasan si penerima rawatan. Harga atau cas perubatan tidak pernah menjadi isu dalam kaedah perubatan Islam. Tetapi kini air jampi dijual berlipat kali ganda kos asal bahan itu. Biarlah orang yang mempunyai masalah menghadapi dia dan terus dia buat masa itu. Bukan dalam satu bekas yang begitu banyak dan orang tidak tahu bahawa air ini sudah dijampi atau tidak. Tapi didakwa bahawa air ini dijampi. Itu maksud saya dikomersialkan. Kita harap supaya masyarakat dapat mendapatkan air yang sebenar dan tidak melalui orang kata dijual sebegitu rupa, dan kemungkinan
air tu bukan pemilik yang apa ni yang menjual air itu, bahkan mungkin orang lain tolong ambil untuk dipasarkan. Manakala itu, Setiausaha Agung Persatuan Pengguna Islam PPIM Datuk Ma'amur Osman mendedahkan pihaknya banyak menerima aduan orang ramai mengenai penipuan yang membabitkan produk seperti air jampi. Aduan yang diterima oleh PPIM ini banyaknya ialah apabila ada pihak yang mendakwa dengan testimoni yang tebal berinci-inci mengatakan dia boleh menyembuhkan berbagai penyakit. Tapi akhirnya mereka ini mendapat komplikasi dan terpaksa dirawat di hospital, dan di sinilah yang menimbulkan isu bentuk-bentuk penipuan begini. Yang lebih kita khawatirkan ialah apabila ia hampir kepada bentuk sihir dan syirik. Justru beliau menyarankan supaya kerajaan menyediakan peraturan dalam bidang perubatan Islam bagi memendung penipuan oleh pihak yang bermotifkan keuntungan semata-mata. Hasil daripada aduan-aduan terima ini, kita harapkan kerajaan akan mengambil langkah tersebut. Maksudnya, kalau orang tu nak jadi perawat, dia mesti pertama sekali barangkali hafal Al-Quran, hafal hadis. Dia betul-betul berkeyakinan dan beriman dengan Al-Quran. Dia tu kita tengok pun memang betul-betul dia orang Islam yang ada ciri-ciri khas dia. Dan sudah tentulah orang yang nak menerima rawatan itu pun mesti memahami ciri-ciri ini. Ya. Kita boleh sediakan garis panduan kepada masyarakat, insya-Allah. Mungkin akan diadakan Ya. Kita akan adakan, insya-Allah. Diharap garis panduan itu dapat dikeluarkan segera dan diwar-warkan kepada masyarakat dengan berkesan supaya kepentingan orang ramai dapat dipelihara. Laporan Dewita Susila Srizal untuk Berita Al-Hijrah. Sementara itu, pengusaha produk Aura Shifa Zafaran Alkaline, Zainuddin Zainul Abidin, menyokong kenyataan Datuk Seri Jamil Khair supaya rakyat tidak terpengaruh dengan iklan air jampi. Okay, baru-baru ni memang kita ada kenyataan daripada menteri menceritakan jangan kita terpengaruh dengan air produk-produk terutamanya air yang menulis ataupun membawakan juzul Al-Quran dan sebagainya, boleh mengubah penyakit dan sebagainya. Bagi saya sendiri, saya rasa saya juga bersetuju sebenarnya. Saya bersetuju. Ya. Sebab itu bukan kerja kita untuk nak menentukan untuk segi kesihatan, penyakit dan sebagainya. Jadi saya setuju dengan kata-kata daripada menteri itu. Ya. Disebabkan daripada awal lagi kita dah melihat perkara ini, sebab itu kita tidak menekankan tentang jualan kita ini kepada tajuk untuk jualan kita adalah menggunakan Al-Quran. Tidak. Tambahnya, produk minuman Aura Shifa Zafaran dikeluarkan secara usaha dengan pakar motivasi terkenal Datuk Dr. Fazilah Kamsah yang mengandungi pati bunga zafaran serta berakali yang diperakui pakar kesihatan mampu menyucerkan toksik dalam badan manusia serta mampu merawat penyakit. Dalam pada itu, Zainuddin turut menerangkan air Aura Shifa Zafaran Alkaline turut disuntik ayat-ayat Al-Quran tetapi sebagai sedekah yang dihadiahkan kepada pengguna. Kita di sini mengharaplah kan, dengan air kita ini kita lebih fokus kepada air Shifa, air Zafran ini ataupun air kali ini, tidak kepada bacaan-bacaan ataupun ayat Quran. Kalau yang kita tulis yang lama itu pun adalah kita tulis dengan sedekah ataupun kita hadiah, tidak menjual. Jadi kita pun faham maksud ayat Quran tak baik untuk kita menjual. Jadi kita dah maklumkan dalam keluaran kita, iklan kita dah beberapa kali kita keluarkan.